Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ramla Saharani dalam Buletin MBI edisi pertama 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI bakal laksana projek naik taraf persimpangan dan pengubahan aliran lalu lintas di Taman Pertama Ipoh. Masalah Jalan Meru Klebang, sistem saliran subsoil telah dipasang di sebahagian jajaran dan beberapa lokasi terlibat. MBI tindak tegas terhadap pembuang sampah haram. Majlis Bandaraya Ipoh MBI bercadang untuk melaksanakan projek menaik taraf persimpangan sedia ada dan pengubahan aliran lalu lintas di sekitar rumah kedai Taman Pertama Ipoh. Usaha itu bagi menyelesaikan masalah lalu lintas dan kemalangan yang sering berlaku di kawasan persimpangan jalan berkenaan. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin, susulan aduan orang ramai mengenai perkara itu, MBI mencadangkan supaya penyelarasan semula jalan sedia ada diubah daripada dua hala kepada sehala. Pihak MBI mengesyorkan salah satu persimpangan ini diselaraskan semula dengan menutup laluan masuk sedia ada untuk mengelak konflik dan cadangan penyelarasan semula jalan dari dua hala kepada jalan sehala di lorong Taman 9, lorong Taman 10 dan lorong Taman 11 untuk menyelesaikan isu kemalangan dan kesesakan. Melalui penyelarasan semula jalan ini, bilangan petak parkir kawasan rumah kedai juga akan bertambah menjadi 231 petak daripada 180 petak sebelum ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas selesai menghadiri program membudayakan amalan penggunaan tong sampah dan sesi town hall penyelarasan lalu lintas dan penambahan parkir di kawasan perniagaan Taman Pertama di Padang Awam Taman Pertama di Ipoh. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelapang, Chia Poh Hien dan Pengarah Kejuruteraan MBI Rizauddin Muhammad Razi. Dalam pada itu, Datuk Romaizi Baharin berkata, MBI menerima peruntukan RM100,000 daripada Adun Jelapang bagi melaksanakan projek berkenaan. Isu kerosakan permukaan jalan di laluan pintas menghubungkan Meru ke Klebang Ipoh adalah disebabkan pergerakan aliran air bawah tanah di jajaran tersebut. Dalam satu kenyataan, Datuk Bandar Ipoh Datuk Romaizi Baharin menjelaskan turapan jalan yang dibuat sebelum ini dikesan gagal menampung beban kenderaan yang menggunakan laluan itu dan tindakan pembaikan telah diambil. Jelas beliau, sebagai tindakan pembaikan, sistem saliran subsoil telah dipasang di sebahagian jajaran dan beberapa lokasi terlibat bagi menyalurkan aliran air bawah tanah ke sistem saliran sedia ada. Dr. Romaizi berkata pihaknya juga telah mengarahkan konsultan projek berkenaan melaksanakan kajian lanjut berkaitan isu itu serta memfokuskan kepada kaedah pembaikan secara menyeluruh. MBI berharap pihak kontraktor akan melaksanakan kerja pembaikan semula struktur jalan terlibat dalam tempoh tanggungan kecacatan selama 12 bulan. Kompaun RM1,000 tanpa sebarang rayuan akan dikenakan kepada pembuang sampah haram di Bandaraya Ipoh. Tegas Datuk Bandar Ipoh Datuk Romaizi Baharin, Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengecam tindakan segelintir warga kota yang gemar membuang sampah haram sesuka hati dan disifatkan tidak memiliki perasaan sayang serta prihatin terhadap bandaraya ini. Menurut beliau, dalam satu kenyataan, tindakan itu akan dikuatkuasakan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Jelas beliau, tindakan tidak bertanggungjawab itu akan mencalahkan imej warga Ipoh, sekaligus menggagalkan usaha MBI memupuk budaya Ipoh Bestari Sejahtera yang menjadi slogan pihak berkuasa tempatan PBT ini. Menurut rekod, daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2023, MBI sudah membersihkan 120 lokasi longgokan sampah haram sebanyak 5,073 kali dan mengeluarkan 1,214 tawaran kompaun berjumlah RM498,750.
MBI turut menjalankan 49 aktiviti gotong royong serta memasang 1,485 papan tanda kecil dan 185 papan tanda besar dilarang membuang sampah di sekitar Bandaraya Ipoh. Sementara itu, Datuk Romaizi turut memaklumkan sejumlah 90% daripada 470 lokasi pembuangan sampah haram berjaya dibersihkan MBI daripada 1 Januari hingga 31 Disember 2023 dalam merealisasikan matlamat PBT ini untuk menjadikan Ipoh bandaraya terbersih. MBI turut mengadakan program pengedaran tong sampah secara percuma kepada penduduk Bandaraya Ipoh. Sehingga Disember lalu, 84,547 unit tong diedarkan setiap hujung minggu mengikut giliran zon ahli majlis MBI sejak program itu mula diperkenalkan pada 2021. Majlis Bandara Ipoh MBI telah menerima kunjungan hormat delegasi Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Nanning, China baru-baru ini. Lawatan tersebut bertujuan untuk mengeratkan dan mengukuhkan lagi hubungan serta kerjasama antara Ipoh dan Nanning. Rombongan itu telah diketuai oleh Pengarah Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Nanning, China, Cik Ping Jian. Terdahulu, para delegasi telah mengadakan sesi perjumpaan bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin sebelum menghadiri mesyuarat yang dipengerusikan oleh Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandria Eng. Hadir sama pada majlis itu Ketua Whip Ahli Majlis MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman, Pengarah Kanan dan Ketua Jabatan MBI serta pegawai daripada Agensi Kerajaan Negeri Perak. Diharapkan menerusi pertemuan ini dapat mengukuhkan lagi hubungan dua hala sekaligus memberi impak positif daripada pelbagai sudut. Kira-kira 18 orang kanak-kanak berumur bawah 12 tahun mengambil bahagian dalam pertandingan cosplay anjuran Majlis Bandara Ipoh MBI. Program yang berlangsung di Lorong Seni at Lorong Panlima Ipoh itu merupakan inisiatif Jabatan Perkhidmatan Komuniti MBI. Acara sehari itu telah dirasmikan oleh Ahli Majlis MBI Datuk Ahmad Hariri Kamarudin merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Pelancongan MBI. Menerusi pertandingan itu, peserta yang mengambil bahagian harus melakukan persembahan skit selama 2 minit dengan berlatar belakangkan muzik pilihan sendiri. Pemenang bagi pertandingan itu akan membawa pulang wang tunai beserta sijil penghargaan. Diharapkan penganjuran program seumpama ini dapat memeriahkan lagi sambutan Tahun Melawat Perak 2024. Penganjuran Ipoh Low Carbon Day ILCD edisi ke-66 menjadi acara penutup program Majlis Bandara Ipoh MBI bagi tahun 2023. Hampir 2,000 warga kota Ipoh telah hadir memeriahkan program ILCD kali ini. Bertemakan Hari Sukarelawan Sedunia, program yang bermula seawal pukul 7.30 pagi itu telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin. Acara ILCD kali ke-66 telah dimulakan dengan aktiviti Aero Retro ataupun pertandingan senam robi yang dianjurkan oleh Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita MBI. Selain itu, antara aktiviti lain yang turut diadakan ialah berbasikal, permainan kasut roda dan papan selaju skateboard, pemeriksaan kesihatan serta pameran. Penutup program ini adalah sesi lawatan ke kemah peserta dan penyampaian hadiah kepada pemenang oleh Datuk Bandar Ipoh bersama Pengerusi Puspanita MBI Datin Siti Faiza Muhammad Noor. Laporan itu mengakhiri Buletin MBI edisi pertama 2024. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.